Hai guys, bersama aku lagi Faizanal. So finally Apple telah pun confirmkan tarikh pelancaran rasmi untuk iOS 17 yang terbaru masa acara WWDC tahun ni, iaitu 5 Jun, dalam masa 2 bulan saja daripada sekarang ni guys. Dan masa acara tu juga Apple akan perkenalkan sekali dengan macOS, tvOS, watchOS dan juga iPadOS yang terbaru untuk semua Apple devices. Dan aku rasa yang paling ramai nantikan semestinya iOS 17 untuk semua pengguna iPhone. Kalau tengok balik pada tahun lepas, aku rasa significant changes pada iOS 16 adalah pada bahagian lock screen sajalah. Untuk home screen memang masih sama saja, cuma ada features baru untuk aplikasi sedia ada lah, macam Apple Music, Apple Maps dan banyak lagi features yang diorang tambah untuk aplikasi Apple sedia ada. So aku rasa untuk iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max lah kot yang paling menarik sekali dengan features Dynamic Island dia untuk iOS 16. Dan apa yang kita dijangkakan untuk iOS 17 ni, ada yang mengatakan bahawa dia akan bagi significant changes in terms of UI, features baru dan juga ada upgrade dari segi penggunaan widgets tu sendiri. So aku nak kongsikan antara sedikit sebanyak leaks yang telah pun tersebar dan juga apa yang aku boleh expect dengan perubahan yang Apple akan lakukan pada iOS 17 nanti. So kalau nak cakap pasal penggunaan iPhone dan juga the latest iOS version, aku rasa antara version iOS yang ada banyak bugs adalah iOS 16 lah yang paling latest sekali. So yang paling ramai terkesan aku rasa pengguna iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Macam tahun lepas korang dengar banyak gila case screen of death, so display jadi warna putih dan juga jadi warna hijau, terutamanya untuk pengguna versi 13 Pro yang lepas tahun guna tiba-tiba kena kan. So aku rasa benda ni agak complicated dan juga sampailah sekarang ni masih ramai yang kena dan juga Apple tidak keluarkan sebarang kenyataan untuk diorang nak fix the issue dan juga tak ada buat program untuk gantian skrin percuma. Aku dengar juga pengguna yang hadapi masalah screen of death tu still kena keluarkan kos sekitar dalam RM70 ke RM100 untuk buat troubleshoot before diorang proceed untuk buat replacement screen. Aku rasa perkara ni sangat tidak munasabah untuk problem yang bukan datang daripada kita sendiri, yang datang memang daripada device tu sendiri. Guna tiba-tiba ada masalah screen secara tiba-tiba tau, bukannya jatuh, bukannya masuk air, tidak. So sepatutnya perkara ni Apple kena ambil berat dan juga selesaikan dengan cepat. Tak perlu drag sampai berbulan-bulan, sebab bukannya seorang dua yang kena, memang ramai gila kau kena sampailah ke hari ni. Itu case untuk isu iOS 16. So berbalik pada features baru untuk iOS 17, apakah yang Apple akan perkenalkan nanti? Sebab untuk iOS 16 diorang dah bagi update yang besar juga untuk bahagian lock screen, tapi UI untuk homepage masih sama. Features pun macam tak banyak yang menarik sangat, just a very basic dan juga benda yang menarik masa mula-mula, tapi sampai sekarang mungkin dah tak gunakan sangat. Tapi yang menarik aku rasa gambar yang korang boleh tekan hold dan juga paste dekat apps lain. Aku rasa itu paling menarik lah untuk aku, yang memang aku gunakan sampai sekarang ni. Antara yang pertama sekali untuk iOS 17 adalah ada rumours mengatakan bahawa UI dia akan ada significant changes. So akan ada perubahan mungkin dari segi sizing icon, dia punya rupa, ataupun mungkin widget yang baru membuatkan korang akan lebih excited dan juga boleh customize dengan lebih banyak pada bahagian homepage ataupun UI iOS 17 nanti. So perkara ni mungkin munasabah dan juga mungkin tidak, sebab kita tahu yang Apple dia memang sekarang ni tindakan orang suka kekalkan something yang hampir sama dalam jangka masa yang lama kan. Contoh macam rekaan ataupun UI pun kita nampak iOS lebih kurang sama daripada iOS 14, 15, 16. Dan perkara yang kedua adalah dari segi penggunaan Dynamic Island tu sendiri. So kita tahu yang tahun lepas Apple dah perkenalkan Dynamic Island untuk versi Pro saja. Untuk tahun ni Apple mungkin akan menggunakan semua model iPhone 15 dengan Dynamic Island display. So dah tak ada screen notch untuk iPhone pada tahun ni nanti. Ini menandakan bahawa iOS 17 akan lebih fokus kepada features Dynamic Island. So aku rasa benda ni memang possible, sebab kita nampak tahun lepas Dynamic Island punya features macam kurang sikit dan lebih kepada aplikasi Apple sedia ada je. Untuk third party pun semua masih tak integrated dengan lebih optimize lah untuk Dynamic Island. So untuk iOS 17 nanti aku jangkakan memang Apple akan fokus lebih jugalah untuk features Dynamic Island untuk lebih nampak versatile. Perkara seterusnya, aku rasa korang dah banyak dengar kan mengenai news yang pihak Europe push Apple untuk menggunakan USB-C port pada iPhone at least pada tahun hadapan. Dan benda ni akan munasabah lah untuk Apple gunakan USB-C port at least pada iPhone 15 tahun ni. Dan bukan itu saja, pihak Europe pun push Apple untuk
jadikan iPhone boleh sideload apps lebih kurang macam phone Android. Bermakna korang boleh download ataupun install aplikasi selain daripada App Store. So perkara ni aku rasa benda yang sangat membimbangkan Apple. Manakan kita tahu Apple diorang tak buat sideload apps, diorang memang fokus on security dan juga privacy pengguna. Dia bercanggah dengan pendirian Apple yang memang closed source. Kalau berbanding dengan Android, kita tahu ada open source dan juga boleh install daripada mana-mana platform, sideload apps apa semua tak ada masalah. Dan kalau ada sideload ni juga sebenarnya memberi kelebihan untuk pengguna supaya banyak pilihan aplikasi diorang boleh install instead of dalam App Store tu sendiri. So of course akan win-win lah, akan win kepada pengguna, akan win juga kepada developer. Tapi dalam masa yang sama, diorang concern bab security, bab malware, bab privacy apa semua. Feature seterusnya adalah mengenai Apple CarPlay. So masa tahun lepas iOS 16, Apple dah perkenalkan CarPlay yang terbaru dengan customizable UI, widgets dan sebagainya. Memang nampak futuristik gila guys dia punya UI tu kan. Tapi malangnya diorang tak launch ataupun tak bagi pada pengguna masa tahun lepas. Diorang janjikan untuk bagi pada pengguna hujung tahun ni. So aku jangka mungkin sekitar bulan September lah masa iPhone 15 launch. So ada jugalah jenama-jenama kereta yang diorang dah mention macam Honda, apa lagi, Mercedes, BMW, dan banyak lagi lah jenama kereta yang akan dapat features Apple CarPlay yang terbaru. Tapi aku harap kalau integration ni boleh 2 meter tau. So memang sangat menarik gila kot sebab korang boleh widgets tu customize dengan apa yang korang nak, warna dia, apps apa yang korang nak letak. Tapi aku tak rasa akan diletakkan pada dua skrin. Sebab biasanya Apple CarPlay memang dekat skrin instrumen cluster tengah tu saja. So aku rasa dengan penggunaan teknologi baru sekarang ni untuk kereta yang dah mula gunakan skrin yang full macam Mercedes EQ series ataupun Porsche, dan banyak lagi kereta dah gunakan banyak display dekat dia punya dashboard kan. So possible lah untuk features ni launch pada akhir tahun ni. So aku rasa sangat excited untuk cuba sendiri Apple CarPlay yang terbaru tu sebab nampak cantik gila kot. Seterusnya apa yang kita semua boleh jangkakan bahawa Apple akan bagi features baru lagi untuk aplikasi Apple sedia ada. So macam tahun lepas untuk iOS 16 Apple ada bagi features kita boleh karaoke. Dalam Apple Music kita boleh rendahkan vokal penyanyi dan juga dengar background muzik dan ada lirik dia ikut sekali dengan muzik. So boleh nyanyi kat situ lah. Menarik juga actually benda tu dan sampai sekarang aku enjoy gila kot nyanyi dekat Apple Music aku. Selain tu pada features fotos, pada bahagian security doang dan banyak lagi lah. Dan untuk iOS 17 memang akan ada penambahan features baru untuk aplikasi sedia ada. Itu memang kita dah boleh expect. Baru-baru ni juga aku ada baca news dan juga list mengatakan bahawa Apple mungkin akan perkenalkan satu produk baru yang memfokuskan lebih kepada augmented reality ataupun virtual reality headset. So boleh jadi dia adalah sebuah produk ala-ala macam Google Glasses. So ini adalah something yang aku memang excited untuk tengok masa acara WWDC nanti. Yang terakhir sekali mungkin korang tertanya juga, bilakah kita dapat cuba gunakan iOS 17 yang terbaru nanti? Dan basically lepas saja Apple launch masa 5 Jun dah boleh dapat gunakan iOS 17. Cuma dia adalah versi beta khas untuk developer saja, bukannya untuk public beta ataupun official, bukan, belum lagi. So untuk yang official release masa Apple launch iPhone 15 sekitar bulan September, itu official release iOS 17 lah. Tapi untuk korang nak merasai before launch, korang boleh cuba yang public beta. Mungkin sekitar hujung bulan 7 ke hujung bulan 8 macam tu, lebih kurang lah untuk yang version lebih stable. So aku sarankan untuk pengguna biasa, elakkan untuk gunakan beta for developer. Just gunakan at least public beta dan juga ke atas, dan paling selamat sekali tunggu saja Apple bagi official release untuk iOS 17 sekitar bulan 9 dan juga korang just boleh update masa tu. Tapi nak lebih selamat sebenarnya, korang tunggu kawan korang ataupun orang lain bagi feedback pasal iOS 17 macam ni, ada bugs ke ataupun ada masalah-masalah yang memang tak perlu nak update lagi ke, korang boleh tengok lah dan juga nilaikan. So kalau macam okey, update. Kalau tak okey untuk model iPhone korang, tunggu kejap Apple bagi another update yang minor. So untuk perbaiki bugs tu baru korang update masa tu. So hopefully iOS 17 nanti adalah version yang lebih stable dan juga tak ada isu bugs seperti mana yang berlaku pada iOS 16. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku mengenai iOS 17 yang bakal dilancarkan pada 5 Jun tahun ni, dan korang just nantikan saja lagi 2 bulan daripada sekarang ni. So korang just boleh kongsikan pendapat korang dekat komen-komen. Korang rasa feature apa yang korang mahukan dan juga feature apa yang korang rasa Apple akan letakkan pada iOS 17. Aku rasa mungkin untuk iOS 17 dia lebih kepada perbaiki bugs, bagi UI yang baru sikit dan juga bagi features baru untuk aplikasi sedia ada. Aku rasa itulah 3 perkara yang mungkin akan ada pada iOS 17 terbaru nanti. So guys, terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.